bahawa ada rakyat Malaysia yang boleh betul-betul tak boleh cakap bahasa Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Ya, bahasa Melayu adalah salah satu bahasa daerah di Indonesia dan merupakan induk dari bahasa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa dan negara Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, penutur bahasa Indonesia diketahui sebanyak 300 juta dan dipelajari di 54 negara. Nah, sebagai bahasa induknya bahasa Indonesia, bahasa Melayu saat ini terus dilestarikan dan dituturkan oleh beberapa etnis Melayu di Indonesia, yang juga dijadikan sebagai bahasa kenegaraan di negara jiran Malaysia. Namun nasib berbeda bahasa Melayu di Indonesia dan di negara jiran Malaysia. Jika di Indonesia bahasa Melayu dilestarikan dan dituturkan oleh etnis Melayu di Indonesia, namun di negara jiran Malaysia, bahasa Melayu telah dicampur adukan dengan bahasa lain. Dan mirisnya ada individu-individu di negara jiran yang tak dapat berbahasa Melayu meskipun berkewarganegaraan Malaysia, sebagaimana ungkapan dari ahli-ahli bahasa Malaysia hingga mengusulkan sebuah ultimatum. Saya tanya, apakah langkah kerajaan? Ataupun apakah kerajaan ada, mungkin gitulah, saya tak kena tengok handset. Adakah kerajaan akan melucutkan kerakyatan kepada mana-mana orang, bukan hanya sebagai Cina, kepada Cina saja atau kepada India saja, kepada orang Melayu juga, ke mana-mana orang yang tidak boleh bercakap bahasa Malaysia, yang tak boleh, bukan yang tak fasih atau yang tidak mahir. Kerana apa? Kerana saya kata saya dapat maklumat bahawa ada rakyat Malaysia yang boleh betul-betul tak boleh cakap bahasa Malaysia. Saya beri contoh pada you. Ada keadaan di mana orang Melayu sendiri tak boleh cakap Melayu. Mungkin ke? Itu peranjat. Dia kata dia tak boleh cakap Melayu. Pertamanya anak-anak orang Melayu yang memang duduk luar negara pegang pasport Malaysia. Saya dah jumpa kawan rekan saya yang anak yang dia duduk di luar negara masih pegang pasport tapi duduk PR, sama ada di England atau di Australia ataupun di New Zealand. Anak mereka tak faham. Saya kata, cuba hitung 1 sampai 10. Menggiring kepala. Tunjuk saya 5 mana 5? Tak tahu 5. Kanan mana? Tak tahu. Kiri mana? Tak tahu. Saya kata, awak tak ada rasa ke? Sebagai orang Malaysia, awak boleh faham aja bahasa Malaysia sebagai rakyat Malaysia. Jadi kalau macam ini punya teruk, apakah langkah kerajaan? Saya nakkan jawapan. Saya tak kata pada kerajaan apakah, saya tanya. Saya tak kata pada mencadangkan supaya orang macam ni kita buang kerakyatan dia. Saya kata saya hantar anak saya pergi sekolah Cina. Apa masalah? 2 anak saya sekolah Cina. Dan saya juga dalam dewan kata, kita mesti ajar anak-anak Melayu di sekolah kebangsaan bahasa Mandarin. Kenapa DAP tak sokong saya? Saya sebut. Anak Melayu mesti juga belajar bahasa Tamil. Kerana kita rakyat Malaysia berbilang kaum, belajar sikit-sikit. Paling tidak, saya kata saya, 1 sampai 100 kita boleh cakap dalam bahasa Mandarin. Duduk mana, nama siapa, datang dari mana, minum, makan. Sikit-sikit patut kita tahu. Tapi saya juga malu. Saya malu sebagai rakyat Malaysia, saya tak boleh cakap sikit-sikit Mandarin. Paling kuat saya tahu, ni hao ma. Itu saja. Saya malu. Pasal apa dalam negara kita ramai kena berakan-akan orang Mandarin. Tapi kita tak boleh cakap Mandarin. Sikit-sikit. Kalau you boleh cakap Melayu, kenapa saya tak boleh cakap sikit-sikit Mandarin? Saya concern tentang bahasa. Tapi saya nakkan jawapan kerajaan. Dan saya kata kita kena buat sesuatu. Bukanlah maksud saya memang saya mahu kerajaan buang citizenship, tidak begitu. Tapi ini serius. Lebih kepada solution. Cari apa? Apa kita nak buat? Jangan biarkan saja. Tidak bagus. Sebab tu saya hantar anak saya pergi sekolah Cina. Kalau saya memang saya betul-betul ultra Melayu, dia kata sama saya tak ada. Saya takkan benarkan sekolah. Saya akan kata tutup itu sekolah, semua sekolah Cina. Jangan benarkan lagi. Itu baru betul. Saya tak benarkan demikian. Bila kata memartabatkan bahasa kebangsaan, bukanlah kita kata jangan bercakap bahasa Inggeris, jangan bercakap bahasa Tamil, jangan bercakap bahasa Cina. Tapi lihatlah kepada kesesuaian. Lihatlah pada konteksnya. Lihatlah pada
tempatnya. Itu sangat penting. Bukannya kita tidak boleh berbahasa Inggeris dalam urusan rasmi. Kita tidak boleh berbahasa Inggeris apabila kita dalam konteks bahasa kebangsaan. Itu akan menjejaskan kedudukan bahasa. Sebab kita dalam satu negara, kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, kita ada tanggungjawab terhadap negara, terhadap bahasa. Maka bila kita lalai sebagai warga negara, kita bukanlah seorang warga negara yang baik. Malangnya ya puan ya, kalau kita lihat dalam Akta Bahasa Kebangsaan, Akta Bahasa Kebangsaan itu menyatakan dengan jelas bahawa bahasa kebangsaan mesti digunakan dalam urusan rasmi sebagai bahasa parlimen, sebagai bahasa Dewan Undangan Negeri, sebagai bahasa penggubalan undang-undang. Namun apabila tidak digunakan, apakah implikasinya? Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa penalti. Akta Bahasa tidak memperuntukkan apa-apa hukuman kepada mana-mana orang yang melanggar bahasa. Itu sebabnya antara hasrat kita meminda Akta Dewan Bahasa dan Pustaka. Kerana kita ingin mengenakan hukuman kepada mereka yang melanggar bahasa. Kita jangan lihat dari kacamata yang lebih sempit. Oh, Ramalingam tidak berbahasa Melayu, akhirnya ranap satu negara. Nampak macam mudah. Seorang itu yang membentuk keluarga. Keluarga itu yang membentuk masyarakat. Masyarakat itu yang membentuk bangsa. Bangsa itu yang membentuk negara. Maka di situ bukankah saya merupakan penyumbang asas yang menjadi akar kepada masalah tersebut. Itu yang pertama. Kedua, bayangkan kalau saya ini ialah pemimpin di sebuah institusi. Saya inilah ahli politik. Saya ini menerajui mana-mana institusi. Jadi kalau saya tidak ada jati diri bahasa kebangsaan, saya tidak ada semangat, jadi apa akan jadi? Sudah tentunya bahasa kita itu akan kita dapat seolah-olah melepaskan batuk di tangga. Ini masalah kita sebenarnya. Jadi dari segi hukuman, bagi saya kalau orang itu tidak boleh berbahasa Melayu dengan baik, puan ya. Kalau saya ada kuasa, saya akan kata anda tidak mampu berbahasa Melayu, sebenarnya anda tidak layak menjadi warga negara. Saya beri tempoh percubaan selama 6 bulan. Sila cuba fasih bahasa Melayu. Jika tidak, warga negara anda akan dilucutkan sebenarnya. Mudah. Cuba bagi tempoh peralihan begini, semua orang akan belajar bahasa Melayu, semua orang akan bercakap bahasa Melayu. Kalau orang warga negara asing di Malaysia, Bangladesh lah, orang dari negara India lah, Vietnam lah, orang tersebut di Malaysia sebulan dah boleh bercakap bahasa Melayu, kita dah berapa tahun di Malaysia? Sampai kita nak meninggal dunia pun kita tak boleh nak berbahasa Melayu. Ini cukup memalukan kita. Ya, tempat jatuh lagi dikenang, ini kan pula tempat bermain. Takkan kita tidak boleh berbahasa Melayu di bumi Malaysia yang penuhnya semua warga negara bagi kita. Dalam konteks tersebut, kalau nak kata bahasa Melayu itu susah, bahasa Melayu tidak akan menjadi lingua franca dari aspek sejarahnya. Bahasa Melayu tidak mampu dituturkan oleh warga negara asing apabila mereka berada di sini. Tapi realiti menunjukkan bahawa semua orang mampu berbahasa Melayu. Kita pula kata susahlah bahasa Melayu, tak bolehlah bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu susah. Di mana ada kemauan, di situ ada jalannya. Hendak 1000 daya, tanda 1000 dalih. Ya, itu je masalah kita. Semua orang tak nak. Mereka beranggapan bercakap bahasa Inggeris itu menjadikan mereka itu lebih pandai. Pandai atau tidak pandai diri itu diukur melalui ilmu, budi pekerti dan adab kita. Bahasa akan melambangkan identiti. Bagi saya, orang yang sanjung bahasa Inggeris sehingga meminggirkan bahasa kebangsaan, betapa tinggi pun darjat anda tetap memalukan negara sebenarnya. Tetapi jika anda memartabatkan bahasa Melayu, pada masa yang sama anda memperkasakan bahasa Inggeris, sebenarnya anda ialah warga negara yang baik, orang yang mencintai bahasa sebenarnya. Orang yang cinta akan bahasa, dia tidak akan menafikan hak mana-mana bahasa. Orang yang sayang akan bahasa Inggeris, dia tidak akan nafikan hak bahasa kebangsaan sebenarnya. Orang yang sengaja menyatakan bahasa Inggeris itu lebih baik, bahasa Inggeris lebih utama, realitinya kita di bumi Malaysia. Bahasa Melayu pernah menjadi bahasa ekonomi, masih menjadi bahasa ekonomi dan memang akan jadi bahasa ekonomi. Tapi apakah sumbangan anda sebagai rakyat Malaysia? Jangan menuding jari kepada bahasa. Tunjukkanlah sumbangan anda kepada bahasa itu apa sebelum mempertikaikan kewibawaan bahasa kebangsaan. Mempertikaikan kewibawaan bahasa kebangsaan itu sebenarnya anda mencabar perlembagaan persekutuan. Okey, kata orang bahasa menunjukkan bangsa. Dan disitulah yang membedakan bahasa Melayu di Indonesia dan bahasa Melayu di negara jiran Malaysia. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, bahwa bahasa Melayu terus dilestarikan dan dituturkan oleh masyarakat beretnis Melayu di Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia yang merupakan metamorfosis dari bahasa Melayu terus mengalami perkembangan dan secara kekinian, salah satu badan resmi PBB UNESCO sedang membahas kedudukan bahasa Indonesia
untuk dijadikan sebagai salah satu bahasa resmi di UNESCO.